Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faizal bin Ahmad Syahidi, memegang nombor matrik D2018-108-4459. Okey, hari ini saya akan memberikan satu ceramah mengenai turun bertajuk pemakanan semasa fasa latihan bagi atlet remaja. Okey, antara perkara-perkara yang saya akan terangkan dalam ceramah ini ialah terdapat 6 perkara yang saya akan terangkan dalam ceramah ini, iaitu keperluan tenaga keseimbangan dan ketersediaan tenaga. Yang kedua, keperluan makronutrien untuk latihan. Dan yang ketiga, keperluan mikronutrien untuk latihan. Yang seterusnya, komposisi badan dan prestasi sukan. Garis panduan penghidratan untuk kekalkan keseimbangan cecair dan elektrolit dalam badan. Dan yang terakhir mengenai strategi untuk mengoptimalkan prestasi latihan dan pemulihan selepas latihan. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan mengenai apakah itu pemakanan sukan. Okey, yang pertama, pemakanan merupakan kajian mengenai makanan dan nutrien serta kesannya kepada kesihatan, tumbuh-sarang dan perkembangan seorang individu itu ataupun atlet. Okey, pemakanan sukan pula merujuk kepada strategi pemakanan untuk menggalakkan kesihatan, mengadaptasi pemakanan dalam latihan, mengurangkan masa pemulihan dan meningkatkan prestasi atlet. Okey, pemakanan ini merupakan salah satu faktor yang memberi kesan kepada prestasi atlet, dan dia juga penting pada atlet untuk bagi penjagaan kesihatan supaya atlet itu mempunyai kesihatan yang baik untuk menjalani latihan dan mengasah bakat serta meningkatkan prestasinya. Okey, selain itu pemakanan juga penting bagi memastikan kesihatan atlet itu dapat dijaga bagi mengelakkan sebarang penyakit yang kronik seperti diabetes, penyakit berat badan berlebihan ataupun kita panggil obesity, yang mampu membawa dengan berbagai penyakit lagi seperti penyakit jantung ke penyakit sistem kardiovaskular. Okey, sebagai atlet mereka ini sebaliknya tahu mengenai makanan yang diambil seiringan dengan keperluan makanan itu seiring dengan kehendak sukan yang mereka curi itu. Okey, penjagaan pemakanan ini juga perlu bagi membekalkan tubuh badan dengan tenaga serta keperluan nutrien yang diperlukan oleh badan untuk menjalani latihan bagi atlet dan juga menjalani aktiviti fizikal serta kehidupan seharian mereka. Okey, masuk pada isi yang pertama, saya akan menerangkan mengenai keperluan tenaga, keseimbangan dan ketersediaan tenaga. Dalam tajuk ini dalam topik ini saya akan menerangkan tiga perkara itu, ya, mengenai keperluan, keseimbangan dan ketersediaan tenaga. Okey, pertama kali kita perlu tahu apakah itu tenaga. Tenaga merupakan satu keupayaan bagi seorang individu itu untuk melakukan kerja. Okey, ATP ataupun adenosine triphosphate merupakan satu sumber tenaga yang penting ataupun utama bagi sel dalam badan kita. Okey, kerana sumber tenaga ini merupakan sumber tenaga yang terus kepada kontraksi dan relaksasi otot ataupun muscle contraction ataupun relaxation. Okey, terdapat 3 sistem tenaga, iaitu creatine phosphate, anaerobic glycolysis dan oxidation phosphorylation. Okey, ketiga-tiga ini mempunyai perbezaan, iaitu dari segi masa untuk penjanaan tenaga. Yang pertama kita akan lihat creatine phosphate. Ia sangat cepat menghasilkan tenaga di mana hanya 5 hingga 10 saat saja diperlukan. Dan kedua adalah anaerobic glycolysis. Dia agak cepat di mana hanya memerlukan 1 hingga 2 minit untuk menghasilkan tenaga. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ialah oxidative phosphorylation, di mana ia sangat lambat, yang ia memerlukan beberapa minit sehingga beberapa jam untuk menghasilkan tenaga. Okey, kita tengok keperluan tenaga. Keperluan tenaga ini merujuk kepada
jumlah tenaga dari makanan yang diperlukan untuk menyeimbangkan penggunaan tenaga bagi memastikan 3 perkara ini, iaitu mengekalkan saiz badan, komposisi yang kedua untuk komposisi badan, dan yang terakhir ialah keperluan tenaga bagi aktiviti fizikal yang dilakukan. Okey. Jumlah tenaga seorang atlet ataupun individu itu adalah berdasarkan kadar metabolisme asas ataupun kita panggil basal metabolic rate ataupun BMR. Okey, BMR ini merupakan satu jumlah ataupun satu jumlah tenaga untuk atlet mengenal pasti berapakah kalori yang dibakar oleh badan mereka ketika mereka berada dalam waktu rehat. Okey. BMR ini penting untuk atlet untuk mengetahui keperluan kalori harian mereka, dan BMR ini merupakan asas penggunaan tenaga oleh atlet itu untuk menjalani aktiviti asas seperti bernafas, penggunaan sistem dalam badan seperti untuk mengekalkan suhu badan dan memastikan degupan jantung itu dapat berjalan dengan lancar pada waktu rehat. Okey, yang kedua adalah keseimbangan tenaga. Okey, keseimbangan tenaga ini berlaku apabila tenaga yang diambil adalah sama dengan tenaga yang digunakan, ataupun kita cakap energy in is equal to energy out. Okey, tenaga akan digunakan melalui metabolisme badan, aktiviti fizikal dan pencernaan makanan. Okey, tenaga masuk ini bergantung pada jumlah makronutrien yang terdapat dalam makanan, iaitu jumlah karbohidrat, protein, lemak dan juga alkohol. Air putih tidak mempunyai sebarang kalori, ataupun dipanggil zero calorie food drink. Okey, bagi karbohidrat dan protein, jumlah kalori yang terdapat dalam makronutrien ini ialah 1 gram protein dan karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. Dan bagi lemak, 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Dan yang terakhir bagi alkohol, 1 gram alkohol mengandungi sekitar 7 kalori. Okey. Bagi mengenali makronutrien dan kalori harian yang telah diambil oleh atlet haruslah sentiasa memerhati ataupun mencatat apa yang mereka makan, dan boleh dimasukkan dalam aplikasi yang sedia ada untuk mengira berapa kalori yang diambil, berapa makronutrien yang diambil, untuk memastikan badan mendapat makronutrien ataupun nutrien yang diperlukan oleh badan dengan secukupnya. Okey, tenaga keluar pula merupakan tenaga keluar dapat dianggar dengan mencatat aktiviti harian, termasuklah tidur. Dengan mencatat aktiviti harian, atlet dapat menganggarkan kalori yang telah digunakan dalam aktiviti harian, sama ada dan dapat melihat sama ada keseimbangan tenaga itu berlaku ataupun tidak. Dan atlet haruslah tahu, semakin tinggi intensiti latihan yang dilakukan, semakin banyak kalori ataupun semakin banyak tenaga yang digunakan dalam aktiviti itu. Okey, yang terakhir bagi poin ini kita akan tengok ketersediaan tenaga ataupun kita panggil energy store. Okey, ketersediaan tenaga ini merupakan tenaga yang disimpan dalam badan dan digunakan apabila perlu. Tenaga simpanan yang disimpan ini disimpan dalam tisu adipos ataupun lemak badan. Lebihan tenaga yang diambil dari makanan akan disimpan di dalam tisu adipos ataupun lemak ini. Okey, penggunaan tenaga daripada lemak ini akan berlaku apabila atlet melakukan latihan ataupun apabila atlet tidak mempunyai glycogen yang cukup kerana tidak mendapat
glukos daripada karbohidrat. Jadi badan akan menggunakan tenaga simpanan ini untuk melakukan ataupun menjalani latihan atau aktiviti fizikal yang dilakukan oleh atlet itu. Dan secara tak langsung tenaga simpanan ini akan menjadi akan menjadi sumber tenaga utama bagi badan untuk menjalani latihan. Okey, kita akan pergi kepada poin yang sebenarnya, itu keperluan makronutrien untuk latihan. Okey, makronutrien ini merupakan elemen asas yang diperlukan oleh organisma untuk dalam kehidupan bagi menjalani kehidupan dari segi fisiologi dan mengekalkan kesihatan badan. Okey, makronutrien ini juga penting dalam membekalkan tenaga kepada tubuh untuk menjalani kehidupan seharian dan melakukan aktiviti fizikal. Terdapat tiga makronutrien utama dalam makanan, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Okey, kita akan bercakap mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan satu sebatian yang mempunyai unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ia dapat ditemukan dalam gula, kanji dan fiber di dalam badan. Di dalam badan, karbohidrat dapat ditemukan dalam keadaan glukosa di dalam darah dan glycogen di dalam hati dan otot. Okey, karbohidrat merupakan sumber tenaga yang utama bagi atlet ketika menjalani latihan. Glycogen yang terdapat dalam otot akan digunakan untuk dijadikan sumber tenaga jika menjalani latihan. Okey, apabila glycogen dalam otot habis, ia akan digantikan dengan karbohidrat yang diperoleh oleh makanan yang dimakan. Dan pengambilan karbohidrat amatlah penting bagi memastikan atlet dapat menjalani latihan dengan intensiti yang sama pada jangka masa yang panjang. Ia juga penting bagi atlet untuk mendapatkan tenaga bagi menjalani latihan pada tahap yang terbaik, seterusnya dapat meningkatkan prestasi atlet itu. Okey, sebenarnya kita akan pergi kepada protein. Protein merupakan satu keperluan kepada atlet, utamanya dalam fasa baik pulih ataupun pemulihan selepas menjalani latihan. Ia penting untuk tumbuh otot dan pengambilan protein ini penting untuk tumbuh otot yang telah digunakan oleh atlet selepas menjalani latihan, di mana otot dalam badan akan sedikit rosak apabila menjalani latihan, dan pengambilan protein akan membantu untuk pemulihan otot itu. Antara makanan yang mempunyai protein ialah ayam, ikan, telur dan kita boleh dapatkan makanan yang mempunyai protein tinggi daripada serbuk protein ataupun whey protein. Okey, lemak ini merupakan lemak ini akan digunakan oleh atlet ketika rehat dan menjalani latihan. Pada waktu rehat, dianggarkan 75% hingga 80% tenaga yang digunakan untuk memastikan tubuh fungsi datangnya daripada lemak. Dan selebihnya ialah daripada karbohidrat. Okey, penggunaan lemak sebagai satu sumber tenaga apabila menjalani latihan yang berintensiti rendah dan jangka masa yang panjang, seperti seorang atlet itu berjalan kaki selama 1 jam, iaitu di mana kita dapat lihat itu merupakan aktiviti yang berintensiti rendah dan dalam jangka masa yang sangat lama. Okey, penggunaan bagi atlet yang melakukan aktiviti atau latihan yang berintensiti sederhana, kadar penggunaan tenaga daripada lemak akan berkurangan sehingga 25%. Di sini kita dapat lihat semakin tinggi intensiti latihan, semakin rendah penggunaan lemak sebagai sumber tenaga, dan penggunaan karbohidrat sebagai sumber tenaga utama akan meningkat. Okey, antara sumber makanan yang mempunyai lemak yang tinggi ialah margarin, keju, minyak ataupun makanan yang bergoreng.
Kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu keperluan micronutrient untuk latihan. Okey, micronutrient ini merupakan nutrien yang diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit. Dua makronutrien yang utama ialah vitamin dan mineral. Ianya diukur dengan menggunakan unit miligram ataupun mikrogram. Okey, vitamin ini boleh dikelaskan. Saya akan bercakap mengenai vitamin dahulu. Vitamin ini dapat dikelaskan kepada dua jenis, iaitu larut dalam lemak dan larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak ini ialah vitamin A, D, E dan K, dan yang disimpan dalam tisu adipos dan hati. Vitamin yang larut dalam air pula adalah vitamin C dan B. Vitamin ini tidak mempunyai tempat tentu untuk bagi tujuan penyimpanan. Lebihan vitamin ini akan dibuang melalui urin ataupun air kencing. Selain itu, mineral juga memainkan peranan yang penting bagi mempengaruhi prestasi atlet. Kita akan lihat peranan yang dimainkan oleh kedua makronutrien ini dalam meningkatkan prestasi atlet. Okey, setiap vitamin akan mempunyai peranan ataupun kegunaan yang penting ataupun yang tersendiri dalam badan mengikut jenisnya, dan vitamin ini juga mampu untuk mempengaruhi prestasi atlet. Vitamin juga terlibat dengan penghasilan tenaga secara tidak langsung. Vitamin yang terlibat dalam penghasilan tenaga secara tidak langsung ialah vitamin B, vitamin B kompleks. Vitamin ini dapat mengeluarkan tenaga. Vitamin ini tidak dapat mengeluarkan tenaga, tetapi ia dapat membantu dalam penghasilan tenaga yang terdapat dalam makronutrien yang diambil oleh badan. Okey, terdapat kajian yang menunjukkan kekurangan vitamin B kompleks ini tidak mempengaruhi penurunan prestasi atlet dalam jangka masa yang singkat, tetapi ia akan mempengaruhi prestasi atlet dalam jangka masa yang panjang. Okey, vitamin juga perlu bagi menjadi antioksida dalam badan. Antara vitamin yang bertindak sebagai antioksida ialah vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Tekanan oksida ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berlaku kepada atlet yang memerlukan daya ketahanan otot yang tinggi, seperti atlet basikal, atlet maraton. Okey, hal ini kerana apabila intensiti masa latihan meningkat, radikal bebas akan dihasilkan di dalam badan dengan kuantiti yang banyak. Jadi badan atlet ini memerlukan antioksida, iaitu vitamin yang sudah saya sebut tadi, untuk melawan radikal bebas ini. Sesungguhnya menstabilkan kuantiti makronutrien dan bukan kuantiti yang badan untuk berada pada tahap yang optimum. Okey, kita tengok mineral. Antara mineral yang mempengaruhi prestasi latihan ialah zat besi. Zat besi dapat mempengaruhi penghasilan tenaga yang optimum kepada atlet. Hal ini kerana fungsi utama zat besi adalah asas dalam penghasilan sel darah merah. Kerana zat besi merupakan asas dalam penghasilan sel darah, termasuklah sel darah merah. Okey, dengan kehadiran zat besi, penghasilan sel darah merah dapat dihasilkan. Okey, apabila sel darah merah dapat dihasilkan, ia dapat mengangkut oksigen ke seluruh badan dengan efisien. Jadi penghasilan tenaga itu tidak akan berlaku dengan lebih efisien dan memerlukan atlet untuk mendapat tenaga yang cukup untuk menjalani latihan. Okay, kita pergi kepada poin yang keempat, iaitu komposisi badan dan prestasi sukan. Komposisi badan ini merujuk pada pertusan lemak yang badan dengan beberapa otot, tulang dan tisu badan yang lain. Atlet yang mempunyai sukan atau posisi dalam permainan lebih cenderung untuk mempunyai komposisi badan yang hampir sama. Tapi perlu diingat bahawa ianya sukar untuk menentukan peratusan lemak badan bagi setiap atlet.
Mengubah berat dan komposisi badan merupakan satu kaedah yang mampu untuk meningkatkan prestasi atlet mengikut keperluan sukan yang disertai. Okay. Berat dan komposisi badan ini juga dapat dipengaruhi oleh genetik. Jadi sebagai seorang jurulatih, perancangan untuk mengubah kondisi atau komposisi dan juga berat badan haruslah sesuai ataupun mengikut dengan genetik atlet itu. Sebagai contoh, sekiranya atlet diubah untuk mempunyai otot yang besar yang lebih berat, ia akan memberi kesan kita berbalik kepada keperluan sukan, keperluan berat badan dan komposisi badan untuk sukan yang tertentu. Sebagai contoh, sekiranya atlet itu diubah untuk menjadi seorang yang lebih mempunyai berat yang lebih dan jumlah otot yang lebih, berat otot yang lebih, ianya akan mengurangkan fleksibiliti dan ketekasan atlet itu. Jadi dalam mengubah komposisi badan atlet, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil berat oleh jurulatih. Yang pertama ialah sukan dan posisi dalam permainan. Ia yang merujuk kepada sukan yang diceburi oleh atlet itu. Sebagai contoh, atlet bola tampar ini memerlukan tubuh badan yang ringan untuk melakukan lompatan yang tinggi dan untuk merejam bola itu. Dan tubuh badan yang ringan ini diperlukan untuk atlet itu untuk meningkatkan fleksibiliti dan meningkatkan ketangkasan atlet itu dalam sukan ini. Yang kedua adalah keperluan saiz untuk posisi atau sukan. Keperluan saiz ini merujuk pada keperluan yang khas yang diperlukan oleh atlet bagi sukan itu. Sebagai contoh, sukan sumo memerlukan atlet yang berbadan besar untuk meningkatkan kestabilan atlet itu dan menjayakan dan memenuhi keperluan berat bagi sukan itu. Yang ketiga adalah keperluan jenis badan ataupun ini merujuk pada atlet bina badan yang memerlukan tubuh badan yang cantik ataupun lawa bagi memenangi pertandingan itu. Okey. Yang keempat adalah keperluan kepatasan, kekuatan, fleksibiliti, ketekasan dan mobiliti pergerakan atlet itu. Karakter ini merujuk pada sukan tertentu yang memerlukan kebolehan di mana berat badan dan komposisi badan ini akan mempengaruhi prestasi atlet ini. Sebagai contoh, kepatasan, atlet memerlukan tubuh badan yang ringan untuk memastikan kepatasan atlet itu dapat ditingkatkan lagi. Okey. Yang kelima adalah kategori berat dalam sukan ataupun terdekat keperluan keperluan yang diminta oleh sesuatu sukan itu. Sesuatu kategori dalam acara sukan yang merujuk pada sukan yang melibatkan kategori berat badan seperti taekwondo yang mempunyai kategori yang tersendiri dalam menghasilkan ataupun mengadakan satu acara ataupun pertandingan. Okey, yang terakhir ialah penampilan bentuk badan bagi sukan tertentu. Ini merujuk pada sukan yang memerlukan tubuh yang tertentu bagi membolehkan atlet melakukan kemahiran dalam sukan itu. Sebagai contoh, ambil sukan gimnastik yang memerlukan atlet berbadan ringan dan mempunyai keseimbangan badan yang tinggi. Jadi sebagai jurulatih, mereka haruslah menitik beratkan keperluan yang diperlukan atlet dan dalam sukan yang disertai. Hal ini bagi memastikan atlet dapat menghasilkan atlet dapat mendapat nutrisi yang sesuai dengan keperluan agar dapat mempamerkan prestasi yang terbaik. Yang kelima adalah garis panduan penghidratan untuk kekalkan keseimbangan cahaya dan elektrolit. Penghidratan bukan satu perkara yang penting bagi atlet untuk mengelakkan diri daripada risiko kecederaan ataupun
dehidrasi berlaku. Dehidrasi ini bermaksud keadaan di mana badan kehilangan air yang sangat banyak. Bagi melakkan perkara-perkara ini berlaku, dapat 3 waktu yang perlu dititik beratkan oleh seorang jurulatih untuk mengambil minuman yang sesuai. Yang pertama adalah sebelum latihan. Jenis usaha yang perlu diambil oleh atlet sebelum latihan perlulah mengikut keperluan ataupun tujuan utama atlet itu. Antara tujuan pengambilan air sebelum latihan ialah untuk mengekalkan hidrasi, mengelakkan gangguan gastrosis dan mengambil atlet boleh mengambil karbohidrat jika perlulah. Dan di sini kita dapat melihat American College of Sport Medicine ACSM mencadangkan pengambilan air 5 hingga 7 liter per berat badan dalam kilogram dalam tempoh masa 4 jam sebelum menjalani latihan. Ianya sebagai contoh, atlet yang mempunyai berat 100 kg digalakkan untuk mengambil air 500 hingga 700 ml 4 jam dan sekitar 4 jam sebelum menjalani latihan. Ia akan membantu untuk mengekalkan tahap hidrasi atlet serta dapat membantu dalam mengelakkan daripada berlakunya sebarang perkara buruk seperti kecederaan semasa latihan. Pemilihan minuman yang mempunyai karbohidrat pula dapat membantu atlet untuk kekal hidrasi dalam masa yang sama, dapat memberi bekalan glycogen dalam otot semasa latihan. Minuman yang diambil haruslah mempunyai 6 hingga 8% karbohidrat untuk mengelakkan masalah penyerapan nutrien dan penghasilan tenaga. Okey, sekali yang seterusnya iaitu semasa latihan. Antara tujuan pengambilan minuman ataupun cair semasa latihan adalah untuk menggantikan kehilangan air dalam badan, menggantikan kehilangan sodium dalam badan, mengelakkan gangguan gastrosis dan mengambil karbohidrat jika perlu. Okey, sebagai contoh, atlet yang melakukan latihan yang memerlukan daya tahan otot yang tinggi akan memerlukan pengambilan air 180 hingga 360 ml sepanjang setiap 1 jam dalam latihan itu. Dan maksud saya sepanjang 15 hingga 20 minit ketika latihan bagi mengelakkan hidrasi. Bagi pengambilan air yang mengandungi sodium, atlet yang menyertai acara maraton, berbasikal jarak jauh ataupun triathlon digalakkan mengambil air yang mengandungi sodium. Hal ini kerana atlet ini mempunyai risiko yang tinggi untuk kehilangan sodium yang tinggi. Kehilangan sodium yang tinggi bercenderung untuk menyebabkan atlet itu mengalami kekejangan otot. Kehilangan sodium ini akan berlaku melalui peluh dan okey. Jumlah sodium yang digalakkan ialah 200 mg bagi setiap 240 ml air. Ketika latihan, atlet boleh mengambil 30 hingga 60 gram karbohidrat setiap 1 jam bagi menstabilkan tahap glukosa dalam darah. Glukosa ini boleh diambil dalam bentuk minuman. Okey, selepas latihan adalah fasa pemulihan. Pemulihan badan otot ni amat penting dan ianya perlu dilakukan sejurus tamat latihan dengan secepat mungkin. Penghidratan semula badan amat penting bagi selepas latihan. Minuman yang haruslah dapat minuman yang diambil haruslah dapat menyeimbangkan karbohidrat, protein dan elektrolit. Antara tujuan utama pengambilan minuman selepas latihan ini adalah untuk menggantikan kehilangan air dalam badan, mengembalikan tahap hidrasi badan, menggantikan sodium dan elektrolit yang hilang, mengelakkan gangguan gastrosis dan pemulihan glycogen otot. Dan
yang satu lagi ialah atlet boleh mengambil minuman yang mempunyai protein untuk mengelakkan bagi pemulihan otot. Kita pergi kepada poin yang terakhir, iaitu strategi untuk mengoptimalkan prestasi latihan bagi pemulihan dan selepas latihan. Okey, kita akan melihat ada 3 fasa, iaitu sebelum latihan, semasa latihan dan selepas latihan. Okay, sebelum latihan, atlet perlu mengambil makanan yang mempunyai ketiga makronutrien, iaitu karbo, lemak dan protein yang dalam kuantiti yang betul mengikut keperluan badan. Sebagai contoh, atlet perlu melakukan latihan yang berintensiti rendah dan jangka Okey, bagi pengambilan karbohidrat yang perlu diambil bagi pengambilan karbohidrat, atlet perlu mengambil makanan yang mempunyai karbohidrat sekitar 4 jam sebelum latihan. Yang bertujuan untuk memastikan makanan itu dapat diserna dan menghasilkan tenaga. Jadi tempoh 4 jam tu amat penting bagi makanan itu untuk mencerna dan menghasilkan tenaga kepada atlet untuk melakukan ataupun menjalani latihan. Okey, pengambilan karbohidrat haruslah dititikberatkan mengenai glycemic index sebelum atlet itu mengambil apa-apa makanan yang berunsurkan karbohidrat yang tinggi. Okay, bagi persediaan penghidratan sebelum latihan, ACSM iaitu American College of Sport ada mencadangkan pengambilan air sebanyak 5 hingga 7 ml per berat badan dalam kilogram. Okey, itu pengambilan yang disarankan oleh kolej ini amatlah berguna untuk mengelakkan daripada berlakunya dehidrasi semasa latihan. Okey, untuk semasa latihan sodium dalam badan akan berkurangan semasa latihan kerana ia akan dikeluarkan melalui peluh. Jadi atlet perlu mengambil minuman yang mempunyai sodium bagi memastikan kandungan sodium dalam badan itu dapat berada dalam keadaan yang optimal dan mengelakkan sebarang kecederaan seperti kekenyangan otot. Okey, atlet juga boleh mengambil karbohidrat dalam semasa latihan, iaitu atlet boleh mengambil pisang sebagai sumber karbohidrat untuk menggantikan tenaga selepas ketika menjalani dalam tempoh menjalani latihan itu, di mana karbohidrat yang wajar diambil oleh atlet itu adalah sebanyak 30 gram hingga 60 gram bagi setiap 1 jam. Dalam tempoh menjalani latihan itu. Okey, kita tengok selepas latihan. Selepas latihan, atlet pun mendapatkan nutrien secepat mungkin untuk pemulihan otot. Ianya penting bagi atlet untuk mendapatkan nutrien bagi tujuan pemulihan otot dan selepas berlakunya kerosakan otot semasa menjalani latihan. Okey, karbohidrat juga diperlukan untuk mengganti jumlah glikogen yang digunakan semasa latihan. Dan sebenarnya kita tengok pada protein, di mana protein ini memain peranan dalam membaik pulih ataupun dalam fasa untuk pemulihan otot yang telah rosak. Jika digunakan, atlet mungkin boleh mengambil makanan yang mempunyai protein yang tinggi seperti ayam, ikan ataupun whey protein itu. Untuk pengambilan cecair selepas latihan perlu dilakukan dengan cepat kerana kehilangan sodium kepada pengambilan cecair selepas latihan perlu dilakukan dengan cepat. Kehilangan sodium bergantung pada kehilangan peluh semasa latihan. Bagi atlet mempunyai kehilangan sodium yang tinggi, mereka memerlukan minuman yang mempunyai sodium yang tinggi bagi meningkatkan tahap sodium dalam badan pada tahap yang optimum. Okey, bagi atlet
Bagi elektrolit pula, kehilangan elektrolit juga adalah melalui peluh. Jadi pengambilan minuman yang mempunyai elektrolit ialah amatlah diwajarkan untuk atlet. Seperti atlet boleh mengambil susu, susu rendah lemak dan juga air soya bagi menyeimbangkan elektrolit dalam badan supaya berada dalam tahap yang optimum. Okey, itu merupakan ke-6 poin yang saya cakap dalam ceramah ini. Jadi sebagai jurulatih atau atlet, kita seharusnya mengetahui mengenai isu pemakanan ini supaya dapat meningkatkan prestasi atlet. Mereka tahu makanan ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk mempengaruhi prestasi atlet. Perancangan plan pemakanan ini haruslah dititikberatkan oleh jurulatih untuk memastikan atlet itu mempunyai dapat meningkatkan prestasi sambil menjaga kesihatan. Jadi saya berharap jurulatih dan atlet dapat menitikberatkan mengenai pemakanan ini dalam memastikan prestasi itu dapat meningkat dan berada dalam tahap yang terbaik. Itu sahaja daripada saya. Saya sudahi ceramah ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.